Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini kita dikejutkan dengan pendedahan dan juga pengakuan daripada Muhyiddin Yassin berkait dengan rasuah di Sabah, skandal rasuah yang membabitkan beberapa adun di Sabah. Tidak lama sudah kita tidak dengar apa komen Muhyiddin tentang isu ini. Ini komen Muhyiddin. Rasuah di Sabah, Muhyiddin kata, Muhyiddin menafikan beri reaksi berbeza jika di negeri Pakatan Harapan PH. Selepas Malaysia kini mendedahkan dakwaan skandal rasuah di Sabah, ahli politik sama ada dari kerajaan maupun pembangkang dilihat berhati-hati dalam memberikan respon. Ini menimbulkan spekulasi bahawa ia adalah kerana Gabungan Rakyat Sabah GRS dianggap sebagai aset berharga bagi ahli politik di Semenanjung Malaysia. Bagaimanapun, pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan ini dengan berkata sukar untuk membuat pendirian selain menggesa siasatan kerana ia tidak mengetahui perkara itu secara menyeluruh. Kata Muhyiddin, saya biasa berhati-hati dalam membuat kenyataan, katanya kepada Malaysia Kini dalam satu wawancara eksklusif. Saya dengar sahaja, saya dengar di Sabah ada 8 orang adun yang dibayar oleh satu pihak untuk bantu mereka mendapat apa. Jadi kita sebagai parti tak boleh kata tangkap dia, katanya lagi. Ditanya sama ada reaksi PN akan berbeza jika negeri yang terlibat di bawah Pakatan Harapan PH, Muhyiddin menjawab, tidak, saya tidak kisah, ia mesti disiasat, kata Muhyiddin. Disorot bahawa Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang juga Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN memilih untuk memberi tumpuan kepada motif pemberi maklumat berbanding dakwaan rasuah, Muhyiddin kelihatan menepis dakwaan dan tanggapan itu. Terdapat pandangan yang berbeza, tetapi apa yang saya katakan, bagi saya, kenapa saya tak persoal kerana saya sedang bincang apa cerita sebenar ini, katanya. Adalah menjadi tugas pihak berkuasa atau SPRM untuk menyiasat dan membuktikan fakta sebenar. Dan jika ada unsur-unsur amalan rasuah, undang-undang mengatakan dengan jelas ambil tindakan, kata Muhyiddin. Saya ingin tahu sama ada SPRM telah memulakan siasatannya. Berapa lama sebenarnya mereka mengambil masa untuk menyiasat? Adakah mereka telah mewujudkan sebarang bukti amalan rasuah? Jika ya, apa yang mereka akan lakukan dengannya, kata Muhyiddin lagi. Ditanya sama ada dia telah menonton klip video tersebut dan jika dia merasakan terdapat unsur rasuah dalam perbincangan mengenai hadiah, Muhyiddin menjawab, saya hanya menonton video secara sepintas lalu. Seperti yang saya katakan tadi, siasat, kata Muhyiddin. Sebagai pemerhati, saya tidak boleh membuat sebarang kesimpulan. Kami bukan orang yang terlibat. Jadi anda tidak boleh menyalahkan kami kerana tidak membuat sebarang komen, tambahnya lagi. Malaysia Kini telah menerbitkan 4 video berkaitan skandal itu yang disediakan oleh pemberi maklumat yang mendakwa dia telah merasuah adun untuk menyokong permohonannya mendapatkan lesen cari gali mineral. Salah satu video itu memaparkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Mineral Sabah, John T. Inggihon yang menuduh Ketua Menteri Haji Jinor yang merupakan pengurusi entiti milik kerajaan itu menyalahgunakan kuasanya. Haji Ji telah mendakwa bahawa video itu bertujuan untuk melemahkan kerajaannya, manakala John T sedang disiasat kerana bersubahat dengan pemberi maklumat. Bekas CEO itu yang menafikan dakwaan itu juga telah memfailkan laporan terhadap Ketua Menteri Sabah berkenan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kali ini. Boleh kata bye-bye kepada Syed Saddiq. Keputusan mahkamah hari ini menghancurkan segala harapan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Anda masih ingat lagi kan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah didapati bersalah dan dijatuhi hukuman penjara serta sebatan. Beliau adalah ahli parlimen pertama yang akan dihukum sebatan. Belum pernah ada ahli parlimen yang pernah kita dengar dihukum sebatan. Tetapi Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mencipta sejarah bakal dihukum sebat sebanyak berapa kali? Anda tulis sendiri. Hari ini keputusan mahkamah.
Hakim menyatakan bahawa hukuman penjara 7 tahun sebat kepada Syed Saddiq Syed Abdurrahman adalah munasabah. Maknanya, itu tidak ada yang boleh dipertikaikan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan rotan dan denda 10 juta ringgit terhadap Syed Saddiq Syed Abdurrahman adalah sesuai memandangkan golongan muda memandang tinggi ahli Parlimen Muar itu. Dalam alasan penghakiman bertarik semalam, Hakim Azhar Abdul Hamid berkata, hukuman tersebut munasabah kerana mahkamah mengambil maklum berkenaan kekerapan kes pecah amanah jenayah CBT dan salah guna kuasa yang dibawa ke mahkamah pada masa ini. Di samping itu, saudara-saudara sekalian, kedudukan OKT orang kena tuduh sebagai tokoh awam, ahli parlimen yang menjadi idola di kalangan anak muda juga diberikan penekanan. Kes Datuk Haji Harun, Haji Idris dan lain-lain lawan pendakwa raya menyatakan bahawa terdapat keperluan untuk mereka yang merupakan tokoh awam untuk menunjukkan contoh yang baik kepada mereka yang lain. Sebagai ahli parlimen dan idola golongan muda, Hakim berkata Syed Saddiq wajar diletakkan pada standard yang lebih tinggi dan menunjukkan contoh baik untuk terus menjadi ikutan anak-anak muda. Selain melaksanakan tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh penduduk Muar untuk memperjuangkan hak mereka. Dalam menjatuhkan hukuman, Azhar juga berkata, mahkamah mengambil maklum yang ia merupakan kesalahan pertama Syed Saddiq dan usianya yang masih muda. Usia OKT yang masih muda juga menjadi pertimbangan mahkamah ini. Dalam usia ini, OKT masih mempunyai banyak masa lagi untuk menyedari dan memperbaiki kesilapan yang telah dilakukan serta mengambil iktibar dari apa yang telah berlaku, katanya lagi. Pada 9 November tahun lalu, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman itu setelah mendapati Syed Saddiq Syed Abdurrahman 31 tahun bersalah atas 4 pertuduhan CBT, salah guna kuasa dan penggubahan wang haram berkaitan dana Pemuda Bersatu bernilai 1.12 juta. Bagaimanapun, Azhar membenarkan permohonan bekas Ketua Pemuda Bersatu itu untuk menangguhkan hukuman sementara menunggu proses rayuan di Mahkamah Rayuan. Syed Saddiq didakwa bersubhat dengan bekas penolong Bendahari Pemuda Bersatu Rafiq Hakim Razali yang diamanahkan dengan dana 1 juta ringgit milik Pemuda Bersatu untuk melakukan CBT. Kesalahan itu didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Central 6 Mac 2020. Dakwaan dibuat di bawah Seksyen 406 Kanun Keseksaan membuat hukuman maksimum penjara 10 tahun, sebatan dan denda. Dia juga berdepan 2 pertuduhan melibatkan diri dalam penggubahan wang haram, iaitu memindahkan wang masing-masing RM50.000 dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke akaun Amanah Saham Bumi Putra miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.